Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kelas yang lalu kita telah membincangkan ayat 41 daripada surah An-Nur, dan juga kita telah ambil sebahagian daripada ayat 42 dari segi i'rab dan sebagainya. So ini kita akan sambung lagi sampai ayat 43, 44 dan juga 45. 43 ambil lah, belum lagi. Maksudnya belum lagi 43. Baik. Itulah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayra saffat. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayra saffat. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Kita dah ambil ayat 42, 43. Kita sambung tafsirannya sahaja. So pada ayat 42 Allah Ta'ala kata walillahi mulkus samawati wal ard wa ila Allahil basir. Dan bagi Allah lah dan hak Allah lah kepunyaan, pemilikan langit dan bumi, langit-langit dan bumi seluruhnya. Dan kepada Allah lah tempat kembali kamu pada hari kiamat. So ayat ini seperti yang kita tahu, i'rabnya kita dah sebutkan pada kelas lalu, iaitu dia adalah ataf kepada wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulkus samawati wal ard. Allah seterusnya menjelaskan bahawasanya pemilikan pemilikan mulk maknanya al-hiyazah. Macam kita dah sebutkan, makna dia al-mulk ialah al-hiyazah, pemilikan. Yakni hak milik langit dan bumi ini terletak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepunyaan Allah. Allah lah Tuan empunya, yang dia tidak berikan kepada sesiapa pun. Dan pada ayat ini takrir rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala yang membawa kepada uluhiyah. Macam mana kita bawa uluhiyah? Sebab tujuan ayat ni dibawa adalah untuk mentakrirkan apa? Masih lagi dalam kerangka untuk menjelaskan ta'lil. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Apa kamu tidak melihat segala apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah? Kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Kerana Allah lah Rabbul Alamin. Memandangkan dia adalah Rabbun, maka dialah al-ma'luhul mustahiqqu lil ibadah. Dialah al-ma'bud al-haq, sembahan yang benar. Dan segala tasbih yang diberikan kepada selain Allah, maka ianya tidak benar. Dan segala penyembahan yang dialihkan daripada selain Allah, maka ia adalah ta'nun fil rububiyah. Dia adalah celaan. Sebab itulah Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari menamakan orang Nasrani sebagai pencela Rabb, pencela Tuhan. Kenapa? Allah Ta'ala kata, syatamani ibnu Adam. Ibnu Adam telah mencela aku. Apa makna mencela? Dalam hadis Nabi SAW kata, itulah mereka, ataupun dalam hadis Qudsi itu Allah sebut, mereka menyandarkan kepada aku anak, sedangkan tidak patut disandarkan kepada aku anak. Siapa sahaja yang mensyirikkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia telah melakukan sesuatu yang mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wal jibal wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit pecah, yatafattarna minhu wa takhiru al-jibalu hadda, dan hampir sahaja gunung ganang itu berkecai. Kerana apa? An da'u lirrahmani walada, kerana mereka mendakwa bagi Ar-Rahman anak. So ini kekufuran yang cukup dahsyat. Itu kalau mendakwa bagi Tuhan anak, satu anak baru. Macam mana orang yang kata semua benda Tuhan? Na'udzubillah min zalik. Sampai mendakwa diri dia pun Tuhan. Fir'aun ketika dia kata ana rabbukumul a'la, dia tak kata ana rabbul alamin. Fir'aun dia tak pernah kata ana rabbul alamin. Na'udzubillah min zalik. Dia tak berani nak kata pun aku Tuhan sekalian alam. Dia kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Siapa kamu? Penduduk Mesir. Akulah Tuhan kamu, pemerintah kamu, yang menjaga makan minum kamu. Itu maksud dia. Al-a'la, yang paling tinggi. Akulah yang menentukan halal haram dalam negeri Mesir ni, yang paling tinggi. Tidak ada lagi otoriti yang lebih atas daripada aku. Sebab Fir'aun nak ingkar apa? Rububiyah. Tujuan dia nak ingkar rububiyah sebab apa? Dia nak lari daripada uluhiyah. Sebab Fir'aun ni dia raja berkuasa mutlak. Dia yang menghalal dan mengharamkan. So dia tiba-tiba datang Nabi Musa AS bagi tahu dekat dia, hey Fir'aun, engkau tak boleh suka-suka hati buat undang-undang. Di sana ada Tuhan yang dialah meletakkan halal dan haram. Tugas engkau, hey Fir'aun, ialah untuk ikut undang-undang Tuhan saja. Yang ni yang Fir'aun tak boleh terima. Ini yang Fir'aun tak boleh terima. Tak? Itu baru Fir'aun mendakwa dia pemilik mutlak negeri Mesir. Habis kalau 222 orang dakwa, kata mereka yang berhak menghalal dan mengharamkan satu undang-undang. Dalam sistem demokrasi, apakah ini tidak syirik? Na'udzubillah min zalik. Dan apatah lagi yang wahdatul wujud lebih dahsyat, dia bukan mendakwa Rabb dengan makna pemerintah, peletak undang. Dia mendakwa dia pencipta alam. Na'udzubillah min zalik. Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu masuk dalam badan dia. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan orang Nasrani ketika mereka beriktikad kata Trinity, mereka still mengatakan yang mencipta tu bapa saja. Anak tiada hak mencipta. Tiba-tiba dalam akidah Sufiyah, wali kalau kata kepada sesuatu jadilah, maka ia jadi. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar, lebih besar. Ada. Ini adalah dharwatu sanami syirk. Kemuncak syirik yang teragung sekali. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah tidak ada syak lagi orang yang berakidah wahdatul wujud, kafirun mukhalladun fin nari abadan abidin, kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik.
Kerana milik Allah sahajalah langit dan bumi ini. Makna milik Allah, maknanya dialah yang berhak menentukan kejadian alam ini dari segi perjalanannya, dari segi kejadian alam semesta, dan dari segi hukum syar'inya. Dialah juga yang berhak meletakkan hukum hakam syar'i. Sebab alam ni dia punya. So tak ada orang dalam dunia ni boleh pergi kata ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini harus. Melainkan mestilah bersandar kepada apa yang Allah Ta'ala sendiri telah tetapkan. Ya. Dan disebabkan dialah pemilik alam, maka sebab itulah dia berhak untuk dipuji, ditasbihkan oleh penduduk langit dan bumi dan burung-burung seluruhnya. Dan sebab seterusnya, wa ilallahil masir. Lebih daripada itu dari segi dunia sekarang milik Allah. Kenapa lagi kamu kena bertasbih dan memuji Allah, beribadat hanya kepada Allah? Kerana kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Al-masir, sara yasiru sayruratan, kembali, pergi kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti, yaumul qiyamah. Yakni dari segi dunia ini dialah pemiliknya, dialah pentadbirnya, dan akhirat pula dialah yang menentu hukum, maliki yaumiddin. Hari pembalasan nanti bila kamu dihidupkan semula untuk menerima ganjaran amalan kamu, yang nak bagi ganjaran amalan kamu itu hanyalah Allah, maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, bukan sembahan-sembahan yang kamu sembah ini, yang kamu ambil sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Undang-undang yang kamu letakkan ini, semuanya yang akan membalas atas perbuatan tersebut ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang bekerja, berusaha untuk mendapat redha makhluk, maka jelas pekerjaannya itu batil, sia-sia. Kalaulah tidak kerana demokrasi itu bekerja untuk manusia, demi manusia, untuk manusia, itu pun sudah cukup untuk menunjukkan dia batil. Sebab dia jadikan segala pekerjaan itu hanya untuk manusia, untuk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita ikut kerana apa? Kerana kita nak mengharapkan ganjaran balasan daripada Allah Ta'ala. Dan Allah yang akan balas segala perbuatan kita. So memang itu, kita kata ayat ni datang di bayan masuqah li bayan ta'lil, untuk menjelaskan illah, sebab itulah kata Ibnu Katsir, ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض فهو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat ini, ayat ke-42, bahawasanya pemilikan langit dan bumi itu adalah baginya. Maka dialah pemerintah yang mengurus atur, yang tidak ada sesiapa pun boleh membantah, boleh menyelia semula hukum hakam yang tak ada siapa. Tak ada siapa nak boleh pergi reaksi balas kepada hukum Allah Ta'ala tadi. Dan dialah al-ilahul ma'bud, sembahan yang berhak disembah, yang allazi la tanbaghil ibadatu, yang tidak patut ibadah itu illalah, melainkan ditujukan kepada dia saja. Wa ilallahil masir ay yaumil qiyamah, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan pada hari kiamat. Fayahkumu fihi bima yasha, maka Allah akan menentukan hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fahuwal khaliqul malik wa ala lahul hukmu fid dunya wal akhirah wa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah lah milik dunia dan akhirat, hukum dunia akhirat, dan segala puji-pujian itu adalah hak Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu ayat 42. Kenapa datang ayat sebut munasabahnya itu berterusan lagi. Allah Ta'ala nak mentakrirkan kenapa tasbih, ibadat itu dituluskan hanya untuk Allah.
Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Alam tara anna Allah yuzdi sahaban. Alam tara, kita kata alam tara yang kedua ini ialah ru'yah basariyah. Kenapa ru'yah basariyah? Sebab di sini boleh kita bawa kepada pandangan mata, sebab melihat kepada awan. Apakah kamu tidak melihat bahawasanya Allah, alam tara anna Allah yuzdi sahaban, Allah itu mengarak, memandu awan, menjalankan awan. Ya, tentu maksud Allah menjalankan awan ialah menerusi malaikatnya. Kerana dalam bahasa Arab dari segi majaznya di sini ialah isnad, sandaran fi'il kepada Allah di sini adalah isnadul amr. Kerana Allah yang memerintah, bukannya kerana Allah yang mubashir, yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung, directly. Bukan. Kita kena faham, hukum Tuhan dalam alam ini berlaku melalui perintahnya. Allah Ta'ala kata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Allah sebut jadi, jadilah. Allah perintahkan malaikat buat, malaikat buat. Itu semua urusan pentadbiran ini, ala lahul khalqu wal amr. Bagi Allah lah penciptaan, dan bagi Allah lah juga pemerintahan, perintah. Di sini yang jadi masalah yang dibincangkan dalam kalangan golongan falasifah, dia panggil God of the gaps. Maksud God of the gaps, yakni Tuhan dijadikan sebagai alat untuk mengisi tempat kosong bagi jawapan yang tidak boleh dijawab oleh sains. Sedangkan ini salah. Ini salah. Golongan falasifatul Yunan al-ula, golongan falasifah Yunan yang awal, Greek yang awal, daripada Thales, Parmenides, apa semua pok-pok tu kan, anak Zigora, apa semua itu, maksudnya the pre-Socratic philosophers. Mereka, saya pernah sebut nama ni sebab lagi kita akan sampai ayat min ma'in tu, ada kaitan yang kita nak sebut. Ala kulli hal, golongan falasifah al-ula yang disebut falasifah at-tabi'iyin, pada awalnya mereka ni falasifah dengan makna mereka ni scientist, physicians. Mereka mengkaji golongan fizik, physicist yang mengkaji tentang kejadian alam, ilmu natural, ilmu tabi'i, ilmu sains. So dia kaji apa asal kejadian alam ini, daripada mana, apa unsur kejadian alam. Itu asal falasifah at-tabi'iyin yang awal. Yang awal. Tetapi bila masuk kepada Aristoteles, Plato dengan Aristotle, mereka melihat, of course bila kita kaji sains ini, akhirnya mereka melihat takkanlah kita nak kaji sains itu hanya nak tahu alam ini, melainkan tentulah kita nak kenal sifat-sifat pencipta alam. So sejak itu ilmu falsafah daripada asalnya dia hanyalah satu ilmu nak mengkaji tentang kejadian alam, gerak alam ini, membawa kepada daripada alam ini kita nak istinbat, kita nak proses untuk kita menghasilkan apakah sifat pencipta alam ini. Itu berlaku. Maka datanglah istilah konsep God of the gaps tadi. Iaitulah bila ada kajian sains yang tidak boleh terjawab, maka disandarkan ini Tuhan buat. Kalau sains boleh jawab, maka ini sains. Ini kita dah tahu bendanya, maka kita tak perlu pada Tuhan. So dalam kemudiannya bila terasasnya falsafah ataupun ilmu kalam di gereja-gereja Kristian, seperti kita tahu ilmu kalam diasaskan oleh fathers of the churches ataupun the scholastic fathers, ahli falsafah scholastic daripada kalangan ahli gereja. So mereka menjadikan perbincangan tauhid rububiyah itu utama, dan mereka jadikan Tuhan hanya untuk menjawab perkara-perkara yang berkaitan dengan benda yang tidak boleh jelaskan oleh sains.
Ha? Dan apa yang tidak boleh dijelaskan oleh sains bagi mereka ianya perbuatan Tuhan secara direct, secara langsung. Secara langsung, mubashir. Tak. Maka datanglah iskal ataupun masalah berkaitan dengan mukjizat, masalah berkaitan dengan makhluk ini ada kudrah atau istita'ah atau tidak ada. Itu semua datang persoalan begitu. Kerana mereka melihat kalau kita kata Allah yang buat secara langsung, maka hakikatnya api tidak membakar, makan tidak mengenyangkan. Kan? Tapi kalau kita kata api itu memang dia boleh bakar sendiri, maka Allah tak perlu campur tangan. Maka datanglah dua aliran yang masyhur dalam pemikiran teologi. Dalam isu ini dia panggil pemikiran Jabriyah dan pemikiran Qadariyah. Kan? Hakikatnya tidak betul. Ahli sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan sunnah dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah. Kita kata bila kita sebut Allah buat, maka Allah buat ni ada dua keadaan. Pertama, Allah buat dengan makna perintah. Di sana ada perantara, kerana Al-Quran telah sebut. Penurunan Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah tak kata dia personally menurunkan Quran, bawa Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa Jibril alaihi salam. Nazzalahu ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang bawa turun tu yang orang kata apa? Mubashirah, yang mubashir bagi penurunan itu ialah Jibril alaihi salam. Allah Taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Betul lah, dia diturunkan dengan perintah Tuhan. Daripada sisi Allah Taala, daripada suara Allah Taala Jibril dengar sampai ke Nabi kita. Tapi bukan Tuhan yang turun ke bumi bisik ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu bukan. Sebab tu Allah Taala kata inna nahnu, kami. Sebab apa kami? Kami ini bahasa yang digunakan oleh raja-raja. Masalahnya bila dia buat benda itu secara perintah, betul tak? Kami dengan ini menitahkan, kami dengan ini sekian. Maksudnya bukan dia mesti buat, menteri-menteri dia dah buat. Kan? Itu yang kita faham. Wa inna lahu lahafizun. Bukan Allah yang turun ke bumi ni nak kumpul Quran, kumpul hadis. Tak. Al-Quran terpelihara. Siapa yang pelihara Quran? Yang secara direct, mubashir memelihara Quran ni siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Qazwini, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Ad-Darimi. Mereka yang mengumpul hadis supaya Al-Quran terjaga. Imam-imam qiraat yang meriwayatkan qiraat kepada kita, Ibnu Kathir, Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Abi Hatim dan seluruh ulama-ulama ahli tafsir. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi yang menjaga ilmu fiqh Al-Quran. Kan? Ibnu Malik, Ibnu Ajurrum yang menjaga bahasa Al-Quran. Segi nahwu bahasa Arab. Ulama-ulama balaghah, ulama-ulama saraf. Ini mereka yang memastikan Al-Quran, yang mereka ini yang melakukan secara langsung perbuatan, action untuk memelihara Al-Quran. Nah, ulama-ulama akidah, Imam Ahmad membantah Mu'tazilah, Ibnu Taimiyah membantah Asy'ariyah. Mereka ni yang memastikan akidah Al-Quran terpelihara. So dari segi, tetapi Allah Ta'ala mengawasi, Allah Ta'ala membimbing, Allah Ta'ala memberi hidayah dan petunjuk kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menjaga Al-Quran. Siapa yang menciptakan orang Arab itu ada kuat ingatan, sampai di ingatan dia boleh hafal segala macam benda, melainkan Allah Ta'ala yang ciptakan begitu. Allah yang bagi kekuatan ingatan kepada Al-Bukhari, kepada Muslim, pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pada Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab. Ni semua karamat daripada Allah Ta'ala. Itu betul lah.
Allah hantar malaikat untuk mengukuhkan para mujahidin jalan Allah Ta'ala. Mereka juga yang memelihara Quran. Kan? So di sana kita kena faham ada mubashir dengan bil amr. Fi'il secara langsung dengan perintah. Ada benda yang Tuhan buat directly, memang dia buat. Itu kita boleh faham daripada susunan ayat. Seperti Allah Ta'ala kata, Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Nabi Adam, Tuhan cipta directly dengan tangan dia. Pasal ayat macam itu. Lima khalaqtu biyadaya. Aku cipta dengan dua tanganku. So tangan ni alat cipta. Sebab itu Allah jadikan itu sebagai hujah atas iblis. Kerana iblis Tuhan tak cipta dengan dua tangan. Tuhan cipta dengan kun fayakun. Dan Tuhan kata wal janna khalaqna min marijin min nar. Khalaqna, kami cipta. Adam aku cipta. Beza tak? Jadi kita kata kejadian alam ini ada yang berlaku dengan perintah Allah menerusi apa? Undang-undang peraturan yang Allah tetapkan, yang dia berjalan dengan perantara malaikat dan sebagainya. Undang-undang syarak Allah Ta'ala. Allah suruh kita ada undang-undang halal haram. Siapa yang kena buat undang-undang ini? Waliul amr, pemerintah. Kan? Allah kata apa nama? Suruhan untuk ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. So siapa yang nak kena panggil orang sembahyang Jumaat? Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala panggil, mati habis semua dekat seorang tu. Tak ada tahan lah. Yang kena panggil siapa? Muazzin lah. Tukar azan lah. Dia yang kena azan. Siapa yang nak lantik muazzin ni? Raja lah. Kan? Itu kerja pemerintah. Kerja melih agama Islam. Kan? Wadharul bai' dan tinggal jual beli. Siapa yang nak pastikan orang tak jual beli waktu azan Jumaat? Pemerintah lah. Polis, kuasa agama, untuk memastikan shopping mall ni tak ada orang yang jual beli. Kan? Kalau Allah Ta'ala sendiri yang main tutup shopping mall, na'udzubillah, pecah habis semua lah, hancur alam ini. Mana kita sanggup nak tahan? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Kita tak boleh. Jadi ada di sana yang perantara. Tetapi ia berlaku hanya dengan perintah Allah, milik Allah saja. Tidak boleh. Kita tak boleh minta kepada orang lain. Walaupun yang menjalankan angin awan ni malaikat, kita tak boleh minta dengan malaikat kerana dia hanya petugas, pekerja. Atau kalau kita pergi ke pejabat, kita tak boleh minta dekat penjaga kaunter. Kita kata, boleh tak encik tolong cepatkan sikit surat ni? Dia kata, saya tak tahu, saya kerja print surat saja. Yang buat surat, yang bagi kelulusan bos saya. Kalau you nak lulus, you kena minta dengan bos. Tak boleh minta dengan saya. Walillahil mathalul a'la. Kita nak minta dengan malaikat. Bukan malaikat yang punya kerja, dia hanya ikut arahan saja. Baik. Dan ada kejadian alam yang Tuhan buat secara langsung, seperti penciptaan Adam AS dan mukjizat. Mukjizat al-anbiya, al-ayat, al-bayyinat, ayat-ayat Nabi. Dan ada juga mukjizat yang dibuat dengan perantara, macam bulan, belah bulan misalnya. Tetapi perbuatan Tuhan, sama ada Tuhan buat secara langsung directly ataupun secara arahan, semuanya adalah bukti kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukti kebesaran Allah Ta'ala. Dan hari ni kalau orang tanya apakah di antara simbol kejayaan kepimpinan Perdana Menteri keempat misalnya, dia kata KLCC. Awak dia yang pergi ambil tukul besi, ketuk KLCC buat paku kah? Dia bangla mana kita pun tak kenal. Kan? Entah orang yang siang petang, pagi petang bertaruh nyawa nak buat KLCC tu, entah hidup makan apa pagi petang, kita pun tak tahu lagi.
Kan? Kawan yang kerja bagi arahan saja tu, yang dia hanya tulis arahan, kertas surat arahan tu pun dia tak tulis, orang print atas komputer, lepas tu dia tukang sign saja. Silap-silap sign dia pun orang dah dah ambil gambar siap copy paste saja. Dia kaya melena. Orang tahu kata kaya melena. Dah kaya lena. Ala kulli hal. Tak. Tapi tetap menjadi satu simbol kejayaan dia. Masalahnya, kalau orang tanya apa simbol kejayaan Perdana Menteri ke-6, orang kata tu MRT. Perdana Menteri ke-6 yang pi angkat konkrit MRT tu. Oh, tidaklah. Kan? Kita pun tak kenal orang Bangla hak mati kena hempap di konkrit MRT tu dulu. Siapa pun tak kenal nak yang buat kerja tu. Tak ada dikenang jasa pun. Tapi yang menjadi tanda simbol kemegahan itu ialah Perdana Menteri yang mentadbir waktu itulah. Kan? Itu makruf. Kan? Sebab iskal ahli falsafah dia kata kalau Allah Ta'ala tidak buat secara langsung kejadian alam ini, maka macam mana kita nak anggap kejadian alam ini sebagai tanda atau bukti kebesaran Tuhan? Di sinilah kalau orang yang nak bermuhawarah, nak berdialog dengan etis, dia kena faham minda etis. Minda etis ni bongok tentang sini. Dia duk kata aku nak bukti tanda Tuhan. Tanda Tuhan ni wujud. Sebab dia duk faham Tuhan ni hanya dianggap wujud kalau dia nampak di sana perbuatan Tuhan direct. Syubhat orang etis, syubhat Bani Israel. Arinallaha jahrah. Kami nak tengok Allah terang-terang. Itu point dia apa? Itu point golongan atheism. Golongan atheist. Kita kata silap, salah. Kamu sebagai seorang atheist, bukan susah kita nak kata kat dia. Tunjukkan kepada saya bukti bahawa kamu ni ada great-great-grandfather, great-great-grandfathers of yours. Show me. Kita kata dekat dia, I don't believe you has a great-great-grandfather and a great-great-grandmother. Apa dia akan jawab? Dia kata, mana boleh, tak ada, mesti ada. Dan kita tak nampak pun. Kan? Kita tak nampak pun your great-great-grandmother, your great-great-grandfather di depan mata. Hang pun tak pernah jumpa. Your great-great-great-great-grandmother, great-great-great-grandfather, mother, tak jumpa. Hang pun tak tahu kumuk dia pun mana. Nama dia pun tak tahu. Tapi yang yakin tak dia ada? Oh, yakin dia ada. Pasal mesti itu sistem dia. Daripada mak ayah kita main tok orang kita, tok orang kita main pada moyang kita daripada moyang dan moyang seterusnya. Nenek moyang kita pun ghaib tapi kita percaya. Habis-habis tinggi orang boleh kenal pun tentang moyangnya. Iaitulah mak dan bapa kepada tok wan. Tu habis tinggi orang Melayu kenal lah. Orang Arab mungkin dia boleh susun nasab dan sampai ke beberapa generasi ke belakang. Tapi itu pun dia kenal nama saja. Kita tanya dia muka apa semua, dia tak tahu. Kan? Anak-anak kita pernah tengok muka moyang dia? Tak ada zaman dulu ambil gambar payah. Kan? Tapi wujud. So asal syubhat etis ialah dia nak tengok arinallaha jahrah. Itu salah. Kita kata hakikatnya kamu nak minta bukti kewujudan Tuhan, kamu nak tengok direct action daripada Tuhan. Itu tak betul. Sedangkan kejadian alam ni semua adalah perbuatan Tuhan. Alam tara anna Allah yuzji sahaban. Apa kamu tidak tengok awan duk bergerak ni? Sudah cukup dah bukti Tuhan wujud. Apa lagi kau mau? Kan? Engkau nak tengok Tuhan sendiri pegang awan tu? Itu memang tak ada lah. Itu memang mengarut lah. Kan? Tak ada siapa pun minta sendiri nak tengok. Apa nama? Saya dapat arahan daripada bos. Saya tak percaya ni. Saya nak tengok sendiri bos type surat ni. Ada orang cakap gitu. Mana ada?
Tak. Itu golongan etis ni, dia pemikiran dia songsang terbalik. Sebab apa? Dia memang dipengaruhi oleh fahaman positivism, fahaman al-wad'iyah. Kita tak ada isu dengan waqi'iyah dari segi realiti. Realiti memang betul. Akal dengan realiti kena selari, harmoni. Tapi wad'i ni maknanya dia nak kena pegang, rasa benda tersebut, baru dia nak percaya. Itu tak betul. Sedangkan perbahasan, perbincangan saintifik semuanya dibina di atas benda ghaib. Teori-teori sains semuanya ghaib. Mana ada teori sains yang bersifat positif, yang bersifat boleh rasa. Yang kita boleh rasa itu hanyalah realiti, kejadian alam. Kalau kita tanya Isaac Newton, macam mana you tahu kata di sana ada magnet yang tarik benda berat itu ke bumi? Dia pun tak pernah tengok magnet tu. Cuma bila dia nampak ada benda, setiap benda jatuh ke bumi, ke tanah, lepas tu dia tengok magnet boleh tarik besi yang lain, dia kiaskan, dia kata magnet. Lepas tu datang Einstein yang kata mengarut Newton ni, kan? Ada pula magnet, dia kata. Sebenarnya kita ni dipenuhi oleh udara. Kan? Udara, dia kata. Jadi bila benda tu berat, dia sebenarnya dia nak berdiri, tapi udara tu tak boleh nak tampung dia, sebab dia berat daripada udara. Dia lebih berat daripada udara. Sebab itu benda yang ringan terapung dia. Kan? So dia kata bukan isu magnet tarik, tapi isu benda tu jatuh, pasal benda tu tekan udara, dia kata. Sebab tu ada benda jatuh cepat, ada benda jatuh lambat. Kalau ditarik oleh magnet, mesti jatuh sama-sama, dia kata. Tarik sekali smart. Kan? Nanti Einstein kata kalau kita duduk dalam satu tempat yang vakum, yang tidak ada udara, benda berat dengan ringan jatuh serentak, dia kata. So itu anggaran dia. Walaupun memanglah teori Einstein baru-baru ni dibuktikan dalam satu kajian, tapi itu masih lagi orang kata nazariyah, teori. Mungkin lepas Einstein orang akan fikir ada jumpa benda lain pula, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi kita kata hakikatnya benda tu ghaib. Teori tu ghaib. Yang kita nampak ialah ada benda daripada atas jatuh ke bawah, tu je. Yang tu kita boleh nampak dengan mata kita. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata alam tara anna Allah yuzdi sahaban. Sebab tu sebagian ulama tafsir kata tara di sini juga qalbiyah. Dia kata tak ada masalah kalau kita nak kata ru'yah qalbiyah di sini pun, sebab memang kita tak lihat Allah, tak lihat malaikat. Yang kita nampak awan saja. Tapi di sebalik awan ada malaikat duk mengarah awan, ada malaikat duk mengarahkan awan berjalan. Kita tak nampak. Kita dengar bunyi, kita kata guruh. Kita bukan tahu kata tu suara malaikat. Kita nampak petir kilat, kita kata ni cahaya. Kita bukan tahu kata tongkat malaikat. Melainkan Nabi bagi tahu benda tu ghaib, sisi ghaibnya. So sahabat kata apa? Samalah macam teori sains kamu. Kan? Kamu percaya kepada apa yang diberitahu oleh saintis, yang mana saintis itu pula bersandarkan kepada tekaan, telahan. Kami pula bersandar kepada wahyu yang diberitahu oleh Allah, selaku dialah yang mencipta benda tersebut kepada Rasul utusan. So mana yang patut lebih dipercayai? Kalau you boleh percaya saintis kata sebenarnya kilat ni awan tu belaga, lepas tu dia keluar berlaku pertemuan elektron ke apa ke tak tahu, betul keluar api. Itu based on pandangan mata hang. Itu yang hang nampak. Hang bukan duduk masuk lawan hang tengok. Ada? Awak saintis yang kata kilat itu ialah itu, dia tengok ke? Dia pergi duduk dalam awan tengok ke? Tak. Ada? Itu based on apa yang nampak. Memanglah bila awan tu berlanggar, keluar kilat. Itu yang nampak pada pandangan mata. Tapi penjelasan yang konkret adalah bila Nabi bagi tahu di sana ada malaikat yang mengarah awan. So bila awan tu berjalan rapat sangat, dia accident, malaikat tu akan pisahkan dia dengan tongkat dia. Mikhraq minan nar. Tongkat daripada api.
So itu maklumat ghaib daripada wahyu. Sebab itu sains tak boleh dipisahkan daripada wahyu. Sebab di sana ada itu hubungan sains dengan wahyu, bukan hubungan tanaqud, sama sekali tidak. Dia tidak ada percanggahan, kontradik, tidak ada. Tidak juga salah satu menguasai salah satu, bukan. Dia tak boleh kata sains adalah raja, wahyu kena ikut. So kalau ada maklumat sains yang bercanggah dengan wahyu, wahyu kena tukar. Tak. Tidak juga sebaliknya. Bukan juga wahyu itu berada di atas sains. Tidak, bukan. Hubungan dia apa? Tadakhul. Tadakhul ni maksudnya masing-masing ada ruang masing-masing. Al-Quran bukan kitab sains, bukan kitab fizik, bukan kitab kimia, bukan kitab biologi. Dia bukan datang untuk cerita detail cara nak buat roti canai, cara nak buat ubat panadol, bukan. Bukan. So Al-Quran bukan kitab itu. Yang itu Allah Ta'ala telah mengajak manusia dengan cara yang lain. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan ajak dengan cara yang lain, dengan cara kajian, dengan cara melihat. Al-Quran bagi garis pandang macam ni lah. Tuhan suruh tengok, alam tara anna Allah yuzdi sahaba. Bukan tak tengok Tuhan mengarakkan awan, jalankan awan. Tuhan suruh perhati, tengok dengan mata, tengok dengan telinga, fikir dengan hati. Itu Tuhan suruh. Tak boleh Tuhan nak cerita semua benda. Dan ada ruangan penjelasan yang tidak boleh dicapai oleh akal, yang kita sebut sebagai ilmu bidayat, ilmu kejadian tentang permulaan satu perkara. Kejadian alam ni mula mai pada apa semua, apakah unsur-unsur yang menjadikan alam ini terdiri daripada apa. Yang itu hanya Allah Ta'ala boleh beritahu, sebab kita tak melihat kejadian alam. Dan alam tentulah sebelum ia wujud, hukumnya berbeza dengan setelah ia wujud. Betul tak? Orang yang cuba mengkaji kereta, dia kaji sistem kereta macam ni, kereta ni kalau masuk gear dia jalan macam ni, tekan enjin apa semua bla 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 bla. Kemudian dia jadikan itu sebagai undang-undang, kanun, untuk menyatakan inilah bagaimana kereta itu berlaku. Kita kata awak salah. Sistem kereta ini hanya wujud setelah kereta itu diwujudkan. Sebelum kereta itu wujud, dia tidak terikat dengan sistem ni semua. Dia terikat dengan benda yang lain, sistem lain. So alam, sebelum dia wujud, kita tak boleh jadikan alam ini sebelum dia wujud seperti ia wujud setelah ia wujud. Datang teori Big Bang masalahnya. Sangat lemah teori ini. Sebab dia kata alam ni datang dari letupan. Satu benda yang kecil itu mengembang, dia meletup. Kita kata, you cerita pasal letupan apa semua ni hukum fizik setelah alam ni ada. Sebelum alam ni tidak ada, dia belum wujud lagi hukum ini. So tak boleh jadikan ini sebagai teras untuk mengukur kejadian alam. Tak boleh. Dan dia teori. Sebab tu Barat sekarang dia dah cemuih lah. Dia dah cemuih dengan teori Big Bang lah. Dia dah jadi jemu. Banyak dah saintis dah mula jemu. Mungkin lagi 2-3 tahun teori ni akan dibuang daripada buku teks. Jangkaan lah. Sebab dia makin hari makin jemu dah. Nampak gaya saintis-saintis Barat dah makin tak apa nak seronok dengan teori Big Bang. Ni siapa yang pergi tafsir Quran dengan teori Big Bang? Rugi lah dia. Esok lusa kalau Barat buang teori Big Bang ni, nak kena cari tafsiran lain pula. Mampu. Kan? Ada orang nak tafsir Quran dengan teori Darwin. Teori Darwin pun dah berubah. Darwin yang ada sekarang bukan Darwin yang ada dulu. Darwin dulu dia kata makhluk ni sama berkembang daripada dia kata from the shared ancestors, nenek moyang yang berkongsi. Lepas tu ada tasyabuh, ada persamaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi sekarang bila jumpa, masa tu Darwin belum tahu lagi pasal DNA apa semua ni. Kan? Rupa-rupanya makhluk ni berkembang, dia bukan macam itu. Dia ada DNA dia.
Ikan kalau hang bubuh dekat atas darat sejuta tahun pun, dia takkan naik kakinya, dia mati. Pasal DNA dia tidak ada, dalam DNA dia kaki. Kan? Manusia kalau duk berenang dalam laut sampai sejuta tahun pun tak tumbuh sisik ekor punya. Pasal tak ada dalam DNA dia sisik. Kan? Yang boleh dibuat apa dia? Tu main cerita Spiderman tu. Nak kena ambil DNA labah-labah, bubuh dalam DNA manusia. Kalau pun benda tu boleh buat, dia tak ada pasangan nak berkembang. So Spiderman mana Spider-Woman dia? Tak boleh mengawan dia sampai sudah. Sampai lo duduk seorang tu, Peter Parker tu tak habis-habis lagi. Dah Spiderman berapa lah. Kan? Pasal apa? Memang sains bagi tahu kata tak boleh jadinya benda ni. Kalau ada pun, dia adalah mutation. Dia benda mutation, rosak. DNA dia rosak. So dia cacat, kecacatan. Betul tak? Lepas tu X-Men, dia tak keluar dua X-Men yang sama. Kan? Kalau ada Wolverine, ada Wolverine tak ada. So anak Wolverine tak boleh dapat Wolverine juga. Mungkin jadi binatang lain. Pasal dia tak ada dua DNA yang sama nak melahirkan anak yang sama. Bahkan mungkin tak boleh nak melahirkan anak pun. Rosak, mati gitu je. Kan? Dia mutasi. Itu yang mereka dapat tangkap. Menunjukkan bahawa teori evolusi rosak. Dah habis, jahanam. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Mungkin wallahualam orang yang buat filem X-Men, yang buat filem Spider-Man, dia mungkin ingat cubaan dia untuk nak promote idea Darwinism secara tidak langsung, tapi hakikatnya dia telah menunjukkan kepada kita betapa gagalnya teori Darwinism. Betapa tak betulnya teori Darwinism. Sama ada classical Darwinism maupun neo Darwinism, lebih-lebih lagi lah. Jadi ini kita kata kejadian alam ini hakikatnya berpunca daripada perintah Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan dengan kalimah wa qadha rabbuk innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadilah. Itu yang sebenarnya berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata alam tara anna Allah yuzdi sahaban. Apa kamu tidak melihat Allah Ta'ala yang menjalankan awan dengan perintahnya? Yusabbihu lahu fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Apa kamu tidak melihat bahawasanya Allah itu awan? Alam tara anna Allah yuzdi sahaban thumma yu'allifu bainahu. Kemudian Allah susun awan itu. Yu'allif. So Tuhan tu tengok awan tu macam mana asalnya dia satu-satu, sekepui-sekepui, kemudian dia berjalan, dia bertemu dengan kawan dia, bertemu, lama-lama awan tu makin menggunung jadi hitam. Kita pun kata tu dia pokok hujan nak main. Tak? Macam mana hujan? Gelap, kan? Thumma yaj'aluhu rukamat. Kemudian Tuhan jadikan dia bertimpa-timpa, bertindan-tindan. Nampak dah gelap langit. Pasal apa langit jadi gelap? Pasal awan dah bertindan-tindan, dah tutup matahari. Jadi gelap lah. Kan? Fatara. Sejurus selepas kau nampak dia dah berkumpul, bertindan-tindan, berhimpun lagu tu, fatara alwadqa. Kau nampak tiba-tiba hujan turun keluar min khilalihi, dari celah-celah awan tadi. Allahu akbar. Fatara alwadqa yakhruju min khilalihi وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ. Dan Tuhan juga, dan dia menurunkan juga daripada as-sama', minas sama'i min jibalin, daripada jibalin fiha, daripada gunung yang ada padanya pada sama', min baradin, daripada hujan batu. Wa yunazzilu, menurunkan min libtida'il ghayah, permulaan turun hujan daripada mana? Daripada as-sama'. Awan as-sama' di sini awan. Kalimah as-sama' digunakan untuk menunjukkan dalam bahasa Arab ialah sama ada langit yang kita tahu, yang kita nampak ni, ataupun
awan ataupun hujan tu sendiri. Itu datang dalam setengah ayat Quran, Tuhan sebut dia menurunkan langit. Ataupun dalam hadis isri sama'in, sama juga menunjukkan hujan, iaitu dia majaz mursal dengan qarinah apa? Qarinah tempat turun dia, langit. Jadi maksud sama di sini ialah awan tadi. Kenapa disebut awan tu dengan sama? Ini majaz, ni segi balaghah kita panggil majazun mursalun. Qarinah dia ialah mahal, tempat. Tempat awan itu berada adalah langit. Langit tempat tinggi. Min jibalin, daripada bukit. Bukit di sini ulama ada, macam kita dah sebut, pendapat. Yang pertama pendapat kata memang di atas langit sana Tuhan ada. Tuhan ciptakan gunung daripada ketua ais. Seperti juga di bumi ada gunung daripada ketua batu. Itu satu kaul. Atau maknanya yang lebih akrab dengan bahasa, wallahu a'lam, ataupun sebahagian ulama kata jibalin di sini ialah awan. Yani daripada awan, yang awan itu seperti jibal, seperti gunung. Awan tu menggunung. Ini yang akrab dari segi bahasa. Min di sini min badal kul minal kul. Min jibalin badal daripada minas sama'. Sejumlah min jibalin, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin, diturunkan daripada awan, yang awan itu seperti gunung. Itu maksudnya. Dan ini disebut oleh Az-Zamakhsyari, maknanya macam kita kata orang yang ada kata banyak, indahu jibalun minal mal, dia ada bergunung, bertimbun kata. Bertimbun. Kalimah jibal ni digunakan isti'arah untuk menunjukkan banyak. So di sini ada, dari segi balaghah kita ada apa di sini? Isti'arah. Kita ada kata pinjaman untuk menunjukkan banyak. Karena kita dah, bahkan dalam bahasa Melayu pun sama, bergunung-gunung. Kan? Cita-citanya menggunung. Ada. Kan? Duit sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Gunung ni telah digunakan oleh bahasa manusia. Tuhan dah ajak untuk kita gunakan dia sebagai dengan makna banyak atau benda yang bertimbun-timbun. So awan tu bertimbun-timbun macam gunung. Fiha min baradin, min ditab'id sebahagian. Min baradin, daripada ketua batu. So hujan itu ada turun dalam bentuk air, dan ada turun dalam ketua batu. Okay. Fayusibu bihi man yasha, maka Allah timpakan ketua batu tadi, ketua air tadi, kepada siapa dia kehendaki, lalu kenalah dia musibah. Pecah cermin kereta, darah kepala. Tak, kena hujan batu. Wa yasrifuhu amman yasha, dan Allah alihkan daripada siapa dia kehendaki. Itu juga menunjukkan ada masyiah. Hujan, ketua air turun, dua orang duduk di sebelah menyebelah. Macam mana kawan ni timpa kepala dia, kawan tak kena? Kita kalau logik kita, kena lah, sama-sama kena lah. Itu menunjukkan bahawa walau yang benda yang kamu nampak seolah macam dia turun tu randomly, tak ada susunan, tetapi di sana ada yang mengatur. Yang dia tu dah tentukan batu ni nak duduk kat mana, nak kena kat mana, siapa kena, siapa tak kena. So kalau kita melihat hujan yang turun, sama ada hujan air atau hujan ais atau salji, kita akan dapati, oh sebenarnya dia bukan turun randomly. Walaupun nampak awal tu tengok macam tak ada susunan, tapi rupanya dia ada qadar, ada tempat nak kena. Tang mana, jumlah dia banyak mana, cukup jumlah tu dia berhenti. So itu menunjukkan apa? Menunjukkan di sana ada al-masyiatun nafidhah, ada kehendak Tuhan yang terlaksana, ada divine will, kehendak yang suci, yang kudus, yang menentukan kejadian alam. Lepas tu Tuhan kata fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Ni kamu jangan anggap kejadian ini macam tu saja, rawak. Tak. Setiap kejadian takdir, maratibut takdir al-arba'ah, peringkat takdir yang 4. Takdir yang mengiringi kejadian alam ialah
al-masyiah an-nafidah dan al-qudrah asy-syamilah. Kehendak yang terlaksana dan qudrah, kemampuan Tuhan yang menyeluruh. So itu ada di sana kehendak Tuhan. Sebab itulah perbezaan satu benda dalam keadaan dianya adalah daripada benda yang satu menunjukkan adanya penciptaan. Menunjuknya adanya Tuhan yang mencipta, yang mengurus, atur, yang mentadbir. Dah habis apa? Ha? 11:10. Ada sikit lagi masa. Baik. Yakadu sana barqihi, hampir sahaja, sana barqihi, cahaya barqihi, apa dia barqihi? Kilat, cahaya kilatnya. Yadhhabu bil absar, menghilangkan pandangan mata. Yakni terangnya cahaya kilat ni Allah Ta'ala kata menyebabkan mata kamu menjadi silau, hampir-hampir buta. Tak nampak? Cahayanya mengatasi cahaya yang ada di mata kamu. Mata tak boleh nak terima cahaya kilat yang begitu terang. Yakadu sana barqi yadhhabu bil absar. Hampir. Tak betul lagi, hampir. Yakadu. Ada. Dalam qiraat yang syadz dia kata yakadu sana'u buraqihi. Pun tak ada masalah juga. Makna dia lebih kurang sama. Sana'u dengan mamdudah ialah al-haibah. Hampir saja kehebatan. Buraqihi, juzuk-juzuk kilat. Ini sana barqihi, cahaya kilat. Kalau kita ada qiraat yang sana'u buraqihi, kehebatan partikel-partikel kilat tadi, yuzhibu bil absar. Yuzhibu bil absar ay yuzhibu minal absar, menghilangkan daripada mata cahayanya, pandangannya. Ada. So ala takdiran ada dua qiraat ini tidak ada pertentangan yang apa kita kata memang tafsir saling buat menguatkan. Walaupun dia qiraat syadz tapi maknanya masih lagi harmoni. Jadi ini tanda Tuhan suruh perhati. So apa tujuan Tuhan datang ke ayat ini? Masih lagi tujuannya, munasabahnya ialah untuk mentakrirkan kehebatan, keagungan Allah yang membawa untuk kita tunduk dan patuh kepada hukum hakam yang telah lalu pada awal surah tadi. Biar kita patuh dan tunduk kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. So ayat yang sebelum ini Tuhan kata alam tara anna Allah yusabbihu, ini tanda yang kita tak dapat capai dengan fizikal kita. Semua benda bertasbih. Yang kita nampak pada burung bunyi, kita tak tahu. Rupanya bunyi burung tu tasbih. Dan tanda yang kedua yang suatu berarti ialah yang kita boleh capai dengan panca indera kita, dengan mata kita. Alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Sama ada baca min khilalihi qiraat mutawatir atau qiraat Ibnu Abbas dan lain-lain. Min khalalihi mufrad dia, khilalihi jamak dia. Nah, baik. Kemudian ayat 44. Ayat 44 kita ambil pada kelas yang akan datang insya-Allah taala. Semasa pun dah sempit. Sebab kita nak kena patah balik kepada i'rab dia dan sebagainya. Kita tangguhkan dulu untuk ayat 44. Walaupun nak baca ini boleh masuk ayat 44 tapi tak apalah. Khair insya-Allah. Ada soalan? So kesimpulannya ayat ini juga semuanya menunjukkan kebesaran azamah Allah Ta'ala untuk mentakrirkan keesaan Allah yang melazimkan kita hanya memperhambakan diri kita hanya kepada Allah. Itu maksud ayat ini. Dan sebab itu nanti akan datang penutup tema ini ialah walaqad anzalna ayatin bayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada orang tulis soalan? Tak ada. Dia tanya saja, boleh tanya tak tapi tak tanya. Boleh tanya. Dekat YouTube boleh tulis juga. Baik. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.